dan amal khas. Saya sengaja ambil suara terpendek dalam Al-Quran ini untuk tunjukkan dengan menunjukkan pada apps Gentek word for word. Salah satu apps yang saya rasa paling membantu dalam usaha kita untuk memahami teks Al-Quran dan juga memahami Al-Quran, mentafsir Al-Quran. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat ya. Kata dia pertama, inna a'tainakal kautsar. Jadi kita ada berapa perkataan situ? Inna a'tainakal kautsar. Kita ada berapa? Inna ada 2. Inna ada 2. Lepas tu a'tainaka. Angka 3. 3 lah. A'tainaka 3. Ka 4. 4. A'toi. Ya, a'tainaka. Lepas tu al-kautsar. 5 lah. Kan? Ya. Jadi kita mula dengan inna, maksudnya ialah jumlah inna. Jumlah inna asalnya jumlah ismiyah. Jumlah inna. Tapi kita ada fi'il dalam tu. Ini maksudnya berangkai. Maksudnya dia nested. Kalau kita nak pecahkan nak pecahkan ayat ni kita boleh pecahkan. Jadi kita tengok a'taina tu apa dia. Kita tengok a'taina apa. Ni saya ajar ni first saya pakai ni supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh main guna apps untuk membantu. Bila tekan pada a'taina, dia keluar situ. Kan? Ialah dia kata kerja. Dia kata kerja di bawah tu kata kerja. Dan dia ada aku telah memberikan. A'taina aku telah memberikan. Jadi fil aku, a'taina kami telah memberikan. Tapi terjemah Melayu pakai aku. Nahnu kami. Jadi kalau kita nak tahu tentang perkataan ni, kita tekan kepada di bawah sikit, klik untuk selanjutnya. Dia akan keluar itu kata sempurna ataupun fi'il madhi. Maksud dia? Kata fi'il madhi. Dia a'ta. Ijabah. A'ta. Kalau fi'il madhi, kalau dia kata tidak sempurna, fi'il mudhari' yu'ti. Kata kerja a'ti, mu'tin ada punya isim fa'il, mu'ton isim maf'ul. Dia punya masdar ialah i'ta'ah. I'ta'un. Jadi kalau kita tengok antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari' yu'ti. Kerana apa? Kerana dia punya fi'il madhi ni ada 4 huruf. Hamzah, ain, ta, ya atau alif maksurah. Dia punya huruf akar aja ain, ta, waw, atu. Jadi bila ta ni ambil fathah, dia jadi alif maksurah. Dan bila dia tak hamzah tu tambahan, jadi dia jadi yang memberikan. Kalau ata jadi yang aku telah berikan. Jadi dia punya fi'il mudhari' yu'ti. Bila fi'il mudhari' kamu dengan you, kadang-kadang dia apa? Fi'il mudhari' majhul, tapi dalam ni kalau yu'ti, dia kalau majhul dia yu'ta. Yu'ta ni yu'ti. Jadi ini bukan, ini adalah fi'il mudhari' maklum. Tapi kerana dia punya fi'il madhi dia 4 huruf, wazan 4 huruf. Itu kadang kalau dia 3 huruf dia akan jadi ya. Jadi dia akan ya macam raja dengan raja itu beza dia. Raja itu beza dia. Jadi kita kembali ke asalnya. Jadi a'tainaka ada 2 perkataan. A'taina satu fi'il madhi, ka tu jadi punya maf'ul. Automatik dia jadi maf'ul. Okey. Jadi kita ada a'tainaka, maksudnya kami telah memberikan engkau. Al-Kautsar, apa makna dia? Kita tekan kat situ. Dekat Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Jadi dia kata makrifah yang kita setengah tafsir nyatakan sebagai telaga Al-Kautsar.
Kan? Itu jadi dari mana tenaga nikmat yang banyak. Jadi kalau tengok pada ayat ni, kita balik semula. Jadi, ayat pertama kita ada mana ni? Okey, dia tak ada kat sini dekat. Oh, dia kena kat skin saya. Tak apa. Okey, jadi inna a'tayna kal kautsar. Jadi kita ada jadi pasal li rabbika wanha kita lebih janji itu tiga pertama saya tunjukkan bagaimana nak guna apps supaya boleh untuk bantu untuk mereka yang belum mahir lagi dengan kata kerja. Okey. Jadi biar saya shutdown bila saya tukar sini. Okey, biar saya share screen saya. Yang ni besar sikit. Ini boleh tanda sikit. Okey. Ini ni inna a'tayna kal kautsar. Kita nak buka besar sikit boleh lagi. Okey. Right. Okey, kita ada inna a'tayna kal kautsar. Jadi itu kalau tak kita guna app, dia akan pisahkan perkataan tu. Orang yang belum mahir boleh guna app saja, dia akan pisahkan perkataan-perkataan dan senang nak asing-asingkan. Jadi gini. Jadi kita ada inna a'tayna kal kautsar. Kita ada 5 perkataan yang kita dah tahu tadi. Jadi kita tengok. Jadi kita ada inna. Kita ada inna. Okey, kita ada inna. Sesungguhnya kami. Jadi inna asalnya jumlah ismiyah. Jadi mula dengan nahnu kan. Sesungguhnya kami. Jadi itu dipanggil na tu panggil isim inna. Nahnu tu domain nahnu jadi isim inna. Dan lepas isim inna di khabar inna. A'tayna kal kautsar. Yang ini dipanggil khabar inna. Sampai sini. Sampai a'tayna. Okey. Jadi tapi a'tayna ka tu fil madhi. Jadi di jumlah fi'lah. Jadi cara je nak faham inna tu jadi nahnu isim inna, khabar inna dalam bentuk jumlah. Khabar kadang boleh bentuk jasa isim-isim, tapi khabar boleh jadi dalam bentuk jumlah. Dan ini dia jadi jumlah fi'lah. Jumlah daripada a'tayna kal kautsar itu menjadi khabar pada inna. Jadi mula jumlah ismiyah dan khabarnya dalam bentuk isim fi'lah. Itu boleh berlaku. Jadi kita boleh asingkan. Sesungguhnya kami khabar a'tainaka. Jadi a'tainaka ada fil madhi. Kita tengok a'tainaka. Ada a'taina fil madhi. Maksud kami telah memberi. Dan ka menjadi maf'ul. Ka menjadi maf'ul, engkau. Lepas tu al-kautsara pun dalam keadaan, apa keadaan nahu dia? Al-kautsara, ra berbaris fathah. Dia nasab. Nasab menjadi objek. Jadi objek kepada apa? Objek kepada fi'il ni lah. A'tayna. Jadi ada 2 objek. Objek pertama ka, objek kedua kautsara. Jadi kalau jadi di dunia pengertian dia a'tayna fa'il dia nahnu, ka jadi maf'ulun bihi pertama, al-kautsara jadi maf'ulun bihi kedua. Itu jadi maknanya sesungguhnya kami. Jadi itu isim nahnu jadi isim inna. Lepas tu khabar inna dah bentuk jumlah. Jadi kita bincang pasal jumlah secara asing boleh juga a'tayna ka.
kami telah beri engkau Al-Kautsar. Itu. Bagaimana kita boleh memahami ayat itu. Kenapa setiap kita tahu ka ni dia sebab dia dhamir, dia mabni, kita tak bincanglah, dia tahu dia ka dia takkan berubah. Tapi Al-Kautsar dia baris fathah, dia mansubkan ia menjadi objek kepada a'tayna, objek kedua. Ka menjadi objek pertama, Al-Kautsar objek kedua. Okey, ada soalan? Okey. Khabar inna tu dah tak ingat dah Ustaz. Tak gini. Dia kalau dia jumlah inna, isim inna nasab, khabar inna marfu. Kan? Tapi khabar inna marfu, tapi khabar inna dalam bentuk jumlah ismi, jumlah fi'lah. Dia jumlah fi'lah tak nampak marfu, sebab jumlah fi'lah dah lain dia punya ni. Kalau dia isim semua dia akan marfu lah. Tapi di dalam bentuk jumlah fi'lah di a'tayna tu fi'il, iaitu dia semua jadi nasab. Ka tu bagi objek pertama, Al-Kautsar objek kedua. Ka tu dia punya nahu kita tak bincang sebab dia mabni. Jadi yang kedua ni kita bincang Al-Kautsar kenapa dia baris atas pada ra kerana dia menjadi objek kepada a'tayna, objek kedua. Itu maksud inna. Okey. Okey, nanti ayat ketiga ni nampak punya perbezaan dia sikit. Samalah teman, ayat ketiga isim inna tu dalam bentuk isim biasa kalau syani'ah. Tapi yang ayat pertama inna dhamir menjadi isim inna. Nahnu dia. Okey. Ada soalan? Okey. Kita pergi pada ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Ini pun kalau tengok ada dua jumlah. Kita ada berapa perkataan? Kita ada fa. Kita ada salli. Salli ni dia kenapa ada dua huruf? Ada salam lam. Ada syaddah, tapi sebenarnya dia ada solid, ada alif maksurah belakang. Okey. Lepas tu li Rabbi ka. Di untuk Rabbi Tuhan, ka engkau lah. Lepas tu ada wa, lepas tu ada anhar. Jadi yang sini ni kalau kita tengok ni, nanti saya share balik pasal li rabbika wanhar. Kita tengok ini adalah fi'il amr. Salli wanhar amr. Kita tengok, kita cek nanti kejap macam mana ni. Okey. Kita balik ke sini. Okey. Kalau tengok kita tekan pada solli, kita tekan pada solli. Fasolli, kita tengok huruf akar dia. Huruf akar dia ialah sod lam je. Dia punya huruf akar sod lam waw, solu. Jadi dia punya wazan yang atas tengah tu sod lam ya. Maksudnya dia ada ya di belakang. Jadi kalau tekan lagi, kita tengok tu, kita ada fil mudhari. Shalla fil madi, fil mudhari dia yusalli yang kedua ni. Fil mudhari yusalli. Fil mudhari yusalli, bila yusalli kita nak jadikan dia fil amr, dia akan buang ya tu kan. Dia akan buang ya jadi salli. Jadi salli. Tapi ada ya. Jadi salli ya tu jadi sukun kan. Kalau fil amr hujungnya sukun. Okey, jadi lepas tu sebab dalam perkataan tu ayat ni dia punya ya hilang. Sebab solli diberi sukun pada ya, huruf ta'jid sukun, bila sukun dia akan hazaf, tu dia gantikan dengan kasrah pada lam. Jadi dia fil amr. Fasolli, dia yusolli. Jadi maka solatlah. Kan? Maka itu ya fil amr. Lepas tu li rabbika
Ini ada berapa perkataan li rabbika? Rabbika, li rabbika. 3. 3. Li adalah li supaya, li adalah haraf jar. Kan? Li haraf jar. Li ni kalau dia bergabung dengan isim, dia akan baris bawahkan isim. Pada bergabung dengan fi'il mudhari', dia akan baris ataskan fi'il mudhari' li ni. Ya? Li rabbi, Tuhan. Antara rabbi dengan ka apa dia punya hubungan? Nahu dia. Mudah. Mudah filai rabbika. Jadi bagi Tuhan engkau. Jadi kita boleh jelaskan rabbi berbaris bawah sebab haraf li. Ka ni adalah mudhaf ilai. Ka mabni tak berubahlah. Jadi Tuhan engkau. Okey, perkataan tu waw dan. Waw dan. Jadi waw dan nampak gaya, lepas tu ada anhang. Anhang tu apa? Itu anhang. Amal. Amal dan berkorbanlah. Dia kalau tengok dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia yanhang. Yanhang. Sebab huruf asal dia ada 3. Fi'il madhi ada 3 huruf, nun hang ra. Sebab tu dia yanhang. Yanhang mudhari' nak jadi fi'il amr, buang ya tambah hamzah. Inhang. Dia asalnya inhang. Inhang. Itu fi'il dia punya bentuk inhang. Maksudnya berkorbanlah. Sebab dia ada waw di depan dan hamzah wasal, waw tu wadan di wanhang. Asalnya wa inhang. Wa inhang. Wa inhang tu fi'il mudhari' fi'il amr. Jadi ini dia jumlah baru sebenarnya. Sebab ada jumlah fi'lah yang baru. Anha maksudnya kalau ayat dia dan engkau berkorbanlah, dan lengkaplah ayat tu. Engkau berkorbanlah. Inhang. Dia ada 2 jumlah. Tapi ya, pendek je tu. Jadi kalau tengok sini, maka solatlah untuk Tuhan engkau, li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Ini fi'il amr dua-dua. Okey? Yang atas ni fi'il madhi. Fi'il amr kita tahu dia hujungnya sukun. Dia bila dia ada hujungnya ada maksud atau ya tak bertitik, ya tu akan hilang dan diganti dengan kasrah. Fasal li rabbika wanhar. Okey? Jadi itu. Ada soalan ayat kedua? Okey. Kalau tak ada kita pergi ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Ini pun ada jumlah inna, ada inna di depan. Tapi inna ni tak disambung dhamir, inna sesungguhnya. Yang ini disambung inna dengan na, inna. Yang ini inna saja. Lepas tu dia tahu inna adalah dia menasabkan isim dan dia merafakkan khabar. Okey? Dia terbalik dengan kana. Jadi lepas tu syani'a. Syani'a dalam keadaan nasab. Hamzah mengambil fathah. Syani'a ni pembenci. Syani'a. Isim fa'il tu. Kan? Shin alif. Shin alif. Alif tu jadikan dia isim fa'il. Pembenci. Pembenci. Syani'aka dan syani'aka. Apa hubungan syani'a dengan ka? Ma'ulun apa? Isim dengan isim? Mudah-mudah filai lah. Mudah. Idafah lah, idafah. Mudah-mudah. Jadi syani'aka. Syani'aka. Yang ini pun mudah-mudah filai. Rabbi yang penting ini Rabbi kasrah sebab ada haraf li. Yang ni tak ada haraf sebelumnya. Jadi inna dia fathahkan jadi isim inna. Isim inna kan nasab. Rujak syani'ah ni tak ada tanwin sebab dia mudhaf. Dia mudhaf di syani'aka pembenci engkau. Okey? Jadi syani'aka jadi isim inna. Khabar inna huwal abtar. Huwal abtar. Jadi isim inna nasab, khabar inna marfu. Itu ada dhamma pada abtar. Huwa ni dia dhamir tak nampak lah. Marfu dia ke apa tak nampak. Jadi al-abtar. Dia adalah abtar. Dia adalah abtar. Sebenarnya kalau
Ada punya khabar inna pun dalam bentuk jumlah ismiyah juga. Jumlah ismiyah dia adalah abtar, dia adalah terputus. Apa maksud abtar? Terputus. Abtar dia adalah terputus. Jadi itu macam mana kita boleh jelaskan kenapa dia berbaris depan, abtar berbaris dhammah, kenapa syani'ah berbaris atas. Itu dah cukuplah kita tahu. Sebab dia jadi isim inna. Sesungguh pembenci engkau dia adalah terputus. Al-abtar. Itu bagaimana kita analyze atau analisis satu surah, satu ayat. Kita macam tu. Jadi ini mudah. Ini yang mudah. Sebab mudah pun dia ada nested. Maksud nanti kadang-kadang ayat panjang pun macam tu juga. Dia ada nested, dia masuk berangkai. Itu kalau nak tengok tafsir dia, ni terjemahan dia. Nak tengok tafsir, kita tekan yang ujung sekali. Dia ada tafsir tu dan ini dalam Ibnu Katsir dalam bahasa Inggeris lah. Kita tengok ada punya tafsir kat bawah. Ni ada i'rab dia. Ni i'rab dia akan beritahu. Ya, inna wa ismuha, inna dan isimnya. Huwa dhamir. Fasalli al-abtang. Fasalli al-abtang khabar inna wal jumlah an-nas al-ismiyah musta'anifah yang mengikut dan mahallaha. Jadi ini kalau tahu Arab boleh baca dia lama pandai lah, tapi yang saya yakin yang tu sama juga. Jadi kalau nak mahirkan diri boleh tengok, kalau nak ikut dia punya tafsir kat bawah tu ada tafsir dia. Boleh baca sekali. Okey. Baik. Ada soalan pada ayat ni? Boleh faham tak? Bagaimana? Ya silakan. Tolong ulang balik Ustaz. Yang mana? Yang mana? Saya blur dah rasanya. Ayat kedua lagi. Ayat kedua tu. Ayat kedua, mana yang tak faham? Ayat kedua yang tak faham. Kita ada fa maka kan? Tahu fa maka kan? Ya. Fa maka. Solli ini fi'il amr. Macam tu fi'il amr, dia ujung dia kasrah, pada asalnya dia ini. Okey, saya tunjukkan ni Sekejap. Dia tak boleh share. Okey, gini. Boleh tulis kat sini kejap Okey, tak apa, saya pun untuk saya tulis gini. Gini. Ini sebalik dekat ini kita. Okey, gini. Okey, kita itu kat sini. Dia kita ada solli. Asal dia sod, lam, alamak. Yalah solli. Ini kita buang ni. Kita buang ni. Okey. Kita ada solli. Asalnya solli. Okey. Dia fi'il mudhari' yusalli. Dia ada ya. Yusalli. Asalnya yusalli. Nak jadi fi'il amr kan kita buang ya. Kita buang ya. Kan? Tapi lepas tu sod ni boleh sebut. Boleh sebut dia dengan fathah. Sekejap. Okey. Dia ada fathah, lepas tu dia ada syaddah, dia ada
Solli. Yang ni sukun. Dia jadi fi'il mudhari'. Bila ya sukun, dia akan hazaf. Maksud dia tak akan tulis. Dia akan buang dan dia akan ganti dengan solli saja. Dia solli tu. Jadi dia tinggal solli saja. Jadi dia fi'il amr. Solli. Fasolli li rabbika. Itu jadi ini yang bagaimana solli ni jadi fi'il amr dengan kasrah. Dia bukan dengan sukun. Pada asal dia sukun ujung dia tapi dia hazaf. Okey. Right? Boleh faham tu? Ya, ya. Okey, jap saya share balik ni. Okey, jadi solli waktu li rabbika ni li rabbika li ni lam maksudnya supaya atau untuk dia adalah haraf ja. Haraf ja maksud dia akan baris bawakan isim selepasnya. Rabbi ni isim. Jadi dia sebelumnya ada li, dia berbaris bawah lah. Rabbi. Rabbika Tuhan engkau. Rabbika Tuhan engkau. Maksud kenapa Rabbi ni dia tak ada tanwin? Sebab dia jadi mudhaf. Sebab dia bergabung dengan ka. Jadi Tuhan engkau sebagai satu makna. Mudhaf ilaih. Tu. Okey, jadi ini dah satu jumlah lengkap, satu ayat lengkap. Maka solatlah untuk Tuhan engkau. Dah. Waktu wanidan. Jadi yang inhar ni asalnya inhar. Saya tahu ada fil amr sebab dia sukun. Sukun ni hanya berlaku pada fi'il. Sukun tak ada pada isim. Sama ada fil mudhari' jazam atau fil amr. Fil amr dia jazamlah dengan sukun tu. Jadi dia inhar fil amr dia. Tetapi bila ada wa ni dia ada hamzah wasal tu. Kalau fil amr selalu dimulai dengan hamzah, dia tak ada baris lah. Fil amr selalu dengan hamzah wasal. Dia boleh jadi wunhar ke wanhar ke inhar. Boleh. Jadi bila ada wa ni yang dia baris tu jadi wanhar saja. Jadi wanhar ni ayat lengkap. Kalau cakap dan engkau berkorbanlah. Inhar. Allah perintah pada kita atau seorang tu inhar, berkorbanlah. Jadi ayat yang lengkap sudah lengkap. Itu jadi dia jumlah lain lah tapi maknanya sama je kalau kata satu ayat maka solatlah bagi Tuhan kau dan berkorbanlah. Itu ayat kedua. Okey, jadi itu yang bagaimana kita faham, kita boleh jelaskan setiap perkataan tu apakah ia dan apa peranan dia. Okey, ada soalan? Okey. Okey, ayat ketiga sama juga jumlah inna. Jumlah inna, jadi inna ni lepas inna isim selepas dia tu dia tak terpanggil mubtada, dia panggil isim inna. Kita tahu jumlah inna asalnya jumlah ismiyah dia ada mubtada dan khabar. Tapi mubtada'nya jadi tukar nama jadi isim inna. Kalau tengok sini saya kadakan yang merah. Ini adalah isim inna. Dan yang biru adalah khabar inna. Itu khabar inna. Jadi isim inna mansub. Iaitu syani'ah. Syani'ah tu isim inna. Dan syani'ah kita lihat isim apa tu? Isim aktif. Sebab dia ada alif lepas shin. Huruf akar dia shin nun hamzah. Alif tu tambahan sebagai isim aktif, isim fa'il. Jadi syana'a tu benci. Syani'ah jadi pembenci. Sebab dia isim fa'il pembenci atau yang membenci. Yang membenci. Ka ni engkau bersambung dengan syani'ah. Bila ada dhamir lekat dengan isim sebelumnya, itu automatik mudhaf ilaih. Maksud terjemahannya pembenci engkau. Pembenci engkau.
Jadi dia menjadi isim inna. Kerana itu sebab hamzah ni fathah. Dan dia bergabung dengan ka jadi satu perkataan lah. Satu makna. Lepas tu huwal abtar. Huwal abtar. Huwa ni dhamir dia. Al abtar dengan dhamma dia marfu. Dan dia jadi khabar inna. Kita tahu dia punya peraturan tu isim inna nasab, khabar inna marfu. Isim inna akan bagi atas dan khabar inna akan bagi depan. Dia terbalik dengan kana kan. Jadi itu huwal abtar. Al-abtar ni adalah isim masdar, isim biasa. Itu adalah isim yang katakan dia yang terputus. Al-abtar. Okey. Ustaz, Syani'ah tu isim ya? Ya betul isim. Kan biasa isim kan baris bawah. Tak semestinya. Isim boleh baris bawah, baris depan, baris atas. Yang akhir tu, A tu. Dia boleh. Dia macam ni. Rabbi isim. Dia baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Sebab ada li. Ada li. Sebab ada li. Ni Syani'ah isim. Dia baris atas. Kenapa dia baris atas? Sebab dia isim. Sebelum dia ada inna. Inna menyebabkan isim selepas dia baris atas. A tu jadi baris atas. A tu baris atas. Disebabkan inna. Ya. Kalau inna tak ada, dia akan jadi syana'uka. Syani'uka. Kalau inna tak ada jadi syani'uka. Syani'u. Kalau inna tak ada. Sebab dia jadi mubtada. Mubtada khafa. Syani'uka. Dia tak ada tanwin sebab dia mudhaf lah. Kalau tak asal dia, kalau tak ada dia bukan dengan ka, dia sendiri je. Dia syani. Asalnya syani'un. Tapi bila ada ka, syani'uka. Pembenci engkau. Bila ada inna, jadi syani'u jadi syani'ah. Itu bagaimana dia berubah. Sebab inna jelah haraf nasab. Haraf nasab. Dia akan menasabkan isim selepasnya. Okey? Ni Al-Kausar ni. Al-Kausar ni kenapa dia baris atas? Sebelum dia adalah fi'il. Sebelum dia adalah fi'il. A'tayna fi'il madhi. Kami telah memberi. Maka ini menjadi objek pada fi'il. Kami telah memberi engkau nikmat yang banyak. Al-Kausar. Telaga Kausar. Jadi itu sebab dia menjadi fathah. Jadi ada beberapa keadaan di mana isim akan menjadi nasab, itu berakhir dengan fathah. Akhirnya jadi isim inna menjadi objek kepada fi'il atau dia menjadi objek pada haraf nasab lah, macam lan masuk pada fi'il mudhari ataupun anna atau anna sama inna tu. Itu aja jadi nasab. Okey, itu kadang-kadang tu kita kena ingatlah kenapa, dan kita boleh jelaskan kenapa dia nasab, bergantung tengok pada ayat. Okey, ada soalan lain? Kalau dimula dengan jar, isim tu akan jadi baris bawah, Ustaz kan? Ya, betul. Kalau dia haraf jar, isim akan baris bawah. Lina akan kalau inna ni dia akan mesti jadi baris atas lah. Sebab inna dia menasabkan isim selepasnya. Inna memang dia punya peranan dia menasabkan isim selepasnya. Dia akan baris ataskan isim. Cuma di sini a'tayna ni ini lain. Inna ni ada nahnu ni. Beza tak inna pertama inna di atas inna bawah ni? Beza tak? Inna ni ada alif ni. Jadi nahnu. Nahnu tu dah jadi dia punya isim inna. Dan sini dia tak ada alif, jadi dia punya isim inna je syani'an. Okey. Itu beza dia. A'tayna dia jadi khabar inna. A'tayna kausar, tapi dia punya khabar pada inna yang di atas ni dalam bentuk jumlah fi'liyah.
Ini khabar dia dalam jumlah ismiyah. Kan, sebab ni semua isim yang ada fi'il. Okey, bila dia jadi dia jumlah fi'liah, kita bincang sebagai jumlah fi'liah lah di sini. Khabar pada inna. Okey, ada soalan lain? Ustaz, Ya. kalau yang hujung tu baris depan, keadaannya apa? Rafa. Isim. 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 Rafa. Dan rafa ada beberapa keadaan, sama ada dia mubtada, subjek atau di dalam keadaan predikat, khabar, dan dia menjadi fa'il dan ini. Okey, tak apa, nanti lepas kita pergi pada ayat lagi satu, kita tengok jumlah satu. Ni, okey, dia atau dia ada kan kita tengok nota tu, kita ada dia ada pelaku pada perbuatan, dia jadi naik pelaku, dia jadi mubtada khabar. Okey, itu. Mubtada atau apa, itu ada antara je lain lah. 4. Dia jadi peranan dia. Boleh dia jadi rafa'. Dan ni abtaru dia jadi khabar. Dan lain pun tak ada ini, tak ada isim dalam keadaan rafa' kan. Sebab di atas ni jadi harf jar, majrur, rabbi. Abtaru je yang bagi depan ni sebab dia khabar. Dan di sini syani'ah dia jadi objek pada inna. Jadi isim inna. Okey. Ada soalan lain pada ayat surah ni? Tadi saya tunjuk surah lagi satu yang kita senang nak tengok nanti. Okey. Tak ada, kita berhenti yang ni, kita pergi surah lain Okey. Kejap saya stop record.